Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Encik Syamsuri, pensyarah kami untuk subjek pemikiran kritis dan kreatif. Kami dari kumpulan 2 ingin membentangkan projek inovasi yang bertemakan IoT Kit. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Faizhan bin Abdul Jalil, nombor metrik B08111038. Jadi, IoT Kit ini saya akan ceritakan sedikit latar belakang, iaitu pada zaman sekarang di mana negara Malaysia telah mengalami revolusi industri 4.0, di mana luar negara juga telah menghasilkan 5G yang teknologi tanpa wire. Jadi IoT Kit ini diterapkan adalah merupakan medium elektronik dan sistem terbenam yang menghubungkan data internet, sama ada untuk menyimpan ataupun untuk mengawal suatu video. Kita boleh lihat contohnya di mana kilang-kilang sekarang menggunakan PLC, tetapi PLC ni mereka terapkan sedikit Internet of Things, di mana mereka boleh kawal dari di mana-mana saja dengan menggunakan internet di telefon bimbit saja. Itu salah satu contoh IoT. Jadi projek kami adalah objektif projek, ada 3 poin, di mana salah satunya adalah membangunkan modul pembangunan bakat dalam kalangan kanak-kanak. Kedua adalah melahirkan seseorang berkejuruteraan yang berbakat pada masa depan. Dan ketiga adalah melahirkan insan yang berinovasi dan kreatif dalam kalangan kanak-kanak. Seterusnya kita pergi pula penyataan masalah. Ada 3 poin juga, di mana masalah yang berlaku keadaan sekarang, di mana IoT Kit ini perlu dilancarkan bagi menangkis masalah ini. Dan salah satunya adalah kekurangan program dalam pembangunan bakat dan berkemahiran dalam bidang IT dan elektronik dalam kalangan kanak-kanak di peringkat sekolah rendah lagi. Jadi kita melakukan IoT Kit ini, kita terapkan dalam kalangan kanak-kanak, bab kata pepatah, melentur bulu biarlah dari dembungnya. Okey, seterusnya poin kedua adalah kekurangan pendedahan terhadap teknologi baru kepada kanak-kanak dan juga masyarakat, menyebabkan mereka lebih tertarik dengan kaedah lama. Jadi negara kita mungkin akan mundur jika kita tak terapkan mereka teknologi baru yang negara barat juga telah kehadapan daripada negara kita. Jadi kita perlu terapkanlah ilmu-ilmu tentang IoT ini. Ketiga pula, kekurangan tenaga kerja yang mahir dalam bidang industri elektrik dan elektronik. Untuk itu kita boleh terapkan kepada kanak-kanak, mungkin selepas mereka habis belajar SPM, mereka akan pilih kos. Jadi mungkin jika kita terapkan daripada kanak-kanak, mereka boleh tahu serba sedikit tentang elektrik dan elektronik. Dan mungkin ada probability, kemungkinan ramai dari kalangan kanak-kanak mungkin sambung kepada kos elektrik dan elektronik. Okey, itu sahaja daripada saya. Jadi saya serahkan pada Nur Hazimah untuk membentangkan file untuk input. Okey, nama saya Wan Nur Hazimah binti Wan Muhammad. Jadi saya akan terangkan sedikit tentang input bagi program IoT Kit. Jadi terdapat 5 poin input, iaitu kewangan, kepakaran, teknologi digital, jaringan kerjasama pihak luar dan akhir sekali ialah sukarelawan. Bagi poin pertama ialah kewangan. Jadi kewangan ini sangat penting bagi program IoT Kit untuk melangsungkan program dengan jayanya. Kami telah bersepakat untuk menguruskan bajet dengan amount tertentu bagi pelaksanaan aktiviti-aktiviti program ini. Sejumlah wang sebagai bajet untuk membeli peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan. Selain itu, amount bajet untuk membeli peralatan adalah datangnya dari yuran murid-murid yang berminat untuk menyertai program ini. Jadi melalui yuran ini juga dapat membeli keperluan bagi program ini sekaligus memberi manfaat kepada murid untuk mengimplementasikan pengetahuan tentang IoT dengan melakukan aktiviti selaras program. Selain itu juga, kami juga dapat pihak tajaan untuk sudi menaja dan kami amat berbesar hati kerana terdapat pihak tajaan yang ingin menyumbang sejumlah wang bagi menampung kos perbelanjaan keperluan peralatan yang digunakan.
Poin seterusnya akan beralih kepada Nurul Nabila. Nama saya Nur Nabila binti Ismail. Saya akan menerangkan berkaitan dengan kepakaran dan juga teknologi digital. Bagi kepakaran, kepakaran yang digunakan dan juga mentor yang dijemput khas untuk menjayakan projek inovasi IoT Kit ini adalah daripada tim Samsung IoT UTM, di mana kesemua mereka adalah berkelulusan dalam kejuruteraan elektrik dan juga elektronik, dan mereka juga mempunyai kepakaran di dalam bidang mikro pengawal dan juga programmer untuk melatih peserta-peserta IoT Kit ini untuk mempersiapkan diri mereka menjadi jurutera elektronik dalam mereka bentuk untuk masa yang akan datang. Kepakaran yang digunakan untuk projek inovasi ini adalah selari dengan zaman era globalisasi yang mana semakin pesat membangun dengan kecanggihan revolusi industri 4.0 untuk menjadikan universiti sebagai tunjang kepada pembangunan negara. Untuk teknologi digital pula adalah projek inovasi IoT Kit ini adalah bertemakan IoT ataupun dengan nama lainnya adalah Internet of Things. IoT kita dapat merealisasikan dengan kemunculan teknologi MOSFET atau sejenis transistor yang wujud dalam chip bersepadu kebanyakan komputer, mikropengawal dan telefon pintar. Kepentingan IoT ini adalah dapat memudahkan urusan manusia dengan membolehkan banyak data dikumpul dengan mudah. IoT juga dapat meningkatkan kualiti hidup manusia seperti revolusi industri 4.0 yang rancak berlaku di seluruh dunia, yang mana ia memerlukan semua pihak bertindak dengan pantas seiring dengan pembangunan yang pesat dalam produk berteknologi dan sistem automasi supaya dengan lebih pintar. Jadi untuk jaringan kerjasama orang luar dan juga sukarelawan, kita beralih kepada Muhammad Nazmi. Okey, untuk input jaringan bersama pihak luar, jelaslah di sini bahawa untuk menjalankan projek inovasi IoT Kit, kami memerlukan kerjasama dari luar untuk membantu dari segi pengalaman, ilmu dan dana yang diperlukan untuk menjayakan projek ini. Lebih-lebih syarikat yang sudah berpengalaman luas dalam bidang IoT seperti Samsung, LG dan lain-lain. Kami telah bersama dengan Samsung, syarikat Samsung, UTM untuk memberikan pengalaman dan ilmu. Okay, untuk input yang seterusnya iaitu sukarelawan. Okay, bagi menyiapkan dan menyempurnakan lagi tugasan projek yang telah diberikan, setiap individu telah mempunyai bidang tugas masing-masing yang bagi memudahkan perjalanan projek. Oleh itu, kami telah membahagikan tugasan kepada ahli semua dapat menjalankan tugasan universiti dan teratur. Dan universiti juga, iaitu Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTM, telah memberikan bantuan dari segi bimbingan dan tunjuk ajar bagi kami dapat menjalankan projek ini. Dan seterusnya saya akan bagi kepada Akilah. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nur Akilah binti Nur Muhammad. Saya akan menerangkan tentang proses yang akan dijalankan bagi menjayakan program IoT Kit ini. Jadi secara dasarnya kita ada 6 proses. Proses yang pertama adalah kami akan mengedarkan pamflet kepada pelajar sekolah rendah. Maaf atas kesilapan slide. Kami akan melakukan terhadap pelajar sekolah rendah. Dan seterusnya kami akan lakukan analisa dan pembangunan modul IoT. Analisa yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data dan juga feedback bagi pelajar yang ingin menyertai program ini, dan juga melakukan pembangunan modul IoT seperti menyelaraskan dan juga menyelaraskan subjek dan juga silibus yang akan kami kongsikan kepada kanak-kanak sekolah rendah tersebut. Seterusnya kami akan melakukan siri pembelajaran dan juga latihan. Siri pembelajaran dan latihan ini akan melibatkan sesi latihan mentoring dan juga coaching yang melibatkan Samsung IoT UTM dan juga pakar bidang untuk melakukan perkongsian dan juga supaya kanak-kanak itu mereka lebih mengetahui dengan lebih mendalam, dapat belajar dengan lebih mendalam tentang IoT, apa itu IoT. Seterusnya kami akan melakukan sesi mengasah bakat inovasi dalam kalangan pelajar. Master IoT Kit akan dijalankan, iaitu mengadakan pertandingan selepas program itu dijalankan supaya dapat mengasah bakat kanak-kanak tersebut dan supaya kita dapat mengetahui siapakah antara mereka yang
yang berbakat dalam bidang IoT ini. Seterusnya, setelah program itu berjaya dijalankan, kami akan melakukan kaji selidik dan juga penambahbaikan untuk kumpulan sesi baru. Kami akan melakukan kaji selidik iaitu feedback daripada peserta, iaitu daripada kanak-kanak sekolah itu sendiri dan juga daripada pihak luar, pihak IoT UTM supaya memberikan maklum balas terhadap program yang dilakukan. Dan kami akan melakukan penambahbaikan jika kami ingin melakukan program yang sama yang baru. Dan terakhir sekali kami akan mempromosikan program ini secara meluas ke seluruh negeri Melaka kerana pada asasnya kami melakukan program ini terhadap sebuah sekolah untuk sebagai sebuah pemerhatian, dan jika mendapat sambutan yang baik, kami akan mempromosikan program ini dengan lebih meluas ke seluruh negeri Melaka, malah ke seluruh negara Malaysia. Kami menjangkakan program ini dalam 3 jangka, iaitu jangka yang pendek, jangka sederhana juga jangka masa yang panjang. Bagi jangka masa pendek, program ini dapat memperkenalkan dan menyebar luas konsep IoT dalam kalangan pelajar. Bagi jangka masa sederhana, program ini dapat mengenal pasti potensi dan mempersiapkan pelajar sebelum mereka melangkah ke institusi dalam bidang kejuruteraan IoT. Dan yang bagi jangka masa yang panjang, kami berharap program ini dapat melahirkan pelajar-pelajar yang berkemahiran tinggi dalam bidang IoT. Terusnya saya akan serahkan semula kepada Hazimah untuk menerangkan reaksi program. Jadi yang terakhir ialah reaksi program. Yang pertama ialah peserta lebih bersemangat dan berpengetahuan tentang IoT seperti aplikasi Blink dan sebagainya, serta cuba untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan. Malah program ini juga dapat menyemarakkan minat terhadap murid dengan penggunaan dan pembangunan aplikasi IoT dan dapat melahirkan anak-anak yang cilik IoT. Sepanjang program ini dijalankan, kami juga dapat lihat wujudnya suasana harmoni dan sayang menyayangi antara satu sama lain. Jadi pihak penganjur, pihak tajaan dan murid dapat memberi komitmen dan kerjasama yang tinggi. Sesungguhnya dengan adanya semangat murid-murid dan pihak yang menjayakan program ini sangat membantu kami untuk menyiapkan tugasan ini. Selain itu, penglibatan murid secara aktif menunjukkan minat yang mendalam serta kerjasama boleh bertolak ansur antara mereka, memudahkan lagi perjalanan program ini. Jadi sekian itu saja dari kami semua.